cobaan. Cobaan 1 2. Baik, insya-Allah. Kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashabil izam sya'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Maksudnya hendaklah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Wal kaziminal ghaiza, dan mereka itu menahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan memberikan pahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurba sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya mati silakan fadil tuan-tuan imam, suruhnya tuan-tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah kita pada malam ini di muka surat 274. Betul Ini ada kitab 274. Kita lihat bait syair yang ke-54. Muka surat 274.
bait syair ke-54. Apa kata musannaf? Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wa wajibun imanuna bil qadar, dan wajib kita beriman dengan qadar. Wa bil qada, dan dengan qada. Qadar ialah takdir lah. Qadar takdir, mana qada ketentuan. Kama ata fil khabar, sebagaimana apa yang datang dalam hadis. Khabar ni mana hadis. Kama ata fil khabar, sebagaimana yang datang dalam khabar ataupun bermakna hadis. Baik. Jadi tujuan musannif, qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Tujuan musannif dalam bait syair ini adalah menolak atas fahaman qadariyah. Menolak atas fahaman qadariyah yang menafikan qadar dan menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mentakdirkan segala perkara pada azal. Azal maknanya pada azalilah. Dan mereka berkata bahawa perkara itu dimulai oleh Allah dengan ilmu pada ketika terjadinya. Tujuan musannif dalam bait syair ini ialah untuk menolak atas fahaman qadariyah. Fahaman qadariyah tahu kan? Fahaman yang lebih kepada qadar. Allah Ta'ala tidak ada campur tangan dalam usaha dan ikhtiar kita. Itu mana fahaman qadariyah yang menafikan qadar atau takdir, dan menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak pernah mentakdirkan segala perkara pada azali. Dan mereka berkata bahawa perkara itu dimulai oleh Allah dengan ilmunya pada ketika terjadinya. Mana setiap benda yang berlaku itu atas ilmu Allah, bukan atas apa yang Allah Ta'ala dah takdirkan pada azali. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada kita ni semua telah pun ditakdirkan di azali, ditakdirkan. Wallahu khalaqnakum biqadar. Allah Ta'ala menjadikan kamu dengan takdir. Baik, apakah makna qadar dan takdir? Qadar dan takdir kita dah faham lah. Saya rasa tuan-tuan pun dah faham apa makna qadar dan qadir. Nanti kita akan lihat di belakang lah, ada di muka surat berapa ya? Muka surat 278. Di situ ada makna qadar dan ada takdir. Penjadian Allah Ta'ala pada segala sesuatu di atas ketetapan yang dikhususkan dan rupa yang ditentukan, yang sudah dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qadar. Qada iradatullahil asya' fil azal. Kehendak Allah Taala akan segala sesuatu pada azali. Alama hiya alaihi bima la yazalu. Atas apa-apa yang sesuai atasnya pada masa yang sudah tidak azali lagi. Atas masa yang sudah tidak azali lagi. Okey, itu dikatakan sebagai qadar. Nanti kita lihat. Yalah. Baik. Kita lihat pada tadi. Jadi mereka itu dilaqabi dengan qadariyah. Mereka itu dilaqab. Mereka itu siapa? Mereka itu pahaman qadariyah tadi lah. Orang-orang yang berpahaman qadariyah tadi dilaqab, digelar. Dilaqabi, mana dilaqab lam qabba, laqab lah. Laqab ni digelar. Mereka itu digelar dengan qadariyah adalah kerana mereka menceburkan diri dalam hal qadar, takdir, di mana mereka terlampau berlebihan di dalam menafikannya. Mereka terlampau ekstrim lah, ataupun terlampau berlebihan, mubalaghah dalam menafikan takdir itu. Semana tak ada takdir lah kepada manusia. Dan tidaklah dikatakan bahawa orang yang menetapkan qadar lebih berhak untuk dinisbahkan kepadanya qadariyah. Kerana kita berpendapat bahawa sebagaimana sah dinisbahkan orang
yang menetapkan qadar padanya, sah juga menisbahkan orang yang menafikannya jika dia berlebih-lebihan dalam menafikannya. Semana ada dua lah qadariyah ni. Satu orang yang menafikan qadariyah, satu orang yang berlebih-lebih dalam pahaman qadariyah itu. Ada dua kan. Satu menafikan langsung, manusia tidak ada qadar, tidak ada takdir, tidak ada qadar. Itu menafikan langsung lah. Yang kedua pula terlampau pula ekstrim pula dalam takdir tadi, sehingga menyatakan tidak ada campur tangan Allah Ta'ala dalam perkara urusan-urusan kehidupan kita manusia lah. Macam tu. Baik, kita lihat semula. Jadi mereka itu dilakobi, mana digelar dengan qadariyah, adalah kerana mereka menceburkan diri dalam hal qadar atau takdir, di mana mereka terlampau berlebihan, terlampau ekstrim lah di dalam menafikan, terlampau ekstrim dalam menafikan qadar. So mana tak ada kat kita ni tak ada takdir, tidak ada qadar pada diri kita. Mana tidak ada ketentuan lah pada kita di azali. Yang ada sebagaimana apa yang berlaku di dunia ni. Apa yang kita nak, apa yang kita buat, itulah. Tak ada campur tangan Allah Ta'ala di azali. Okey? Di mana mereka terlampau berlebihan di dalam menafikannya. Sedangkan kita pemahaman Ahlussunnah ni maknanya kita ada takdir di azali, ada ketentuan kita di azali, dan juga ada qada, kan? Takdir dan qada. Dan tidaklah dikatakan bahawa orang yang menetapkan qadar lebih berhak untuk dinisbahkan sebagai qadariyah. Kerana kita berpendapat bahawa sebagaimana sah dinisbahkan sebagaimana sah menisbahkan orang yang menetapkan qadar padanya, sah juga menisbahkan orang yang menafikan jika dia berlebih-lebihan di dalam menafikan. Nampak? Semana perkataan qadariyah ni boleh dua digunakan. Satu untuk orang yang menafikan langsung, menafikan qadar. Satu pula menyata terlampau berlebih pula dalam qadar ini, terlampau lebih. Tak ada campur tangan Allah Ta'ala kat situ. Semana dua lah fahaman qadariyah di sini, kata musannaf. Dan orang ini telah lenyap sebelum lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi orang ini telah lenyap, orang yang berpahaman dengan terlampau ekstrim tadi kan, kepada qadariyah tadi, jadi telah pun lenyap sebelum lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun qadariyah yang menisbahkan perbuatan hamba kepada qadar, kemampuan mereka beserta keadaan mereka itu sepakat bahawa Allah Ta'ala mengetahui dengan perbuatan-perbuatan hamba sebelum terjadinya, maka telah terdahulu penolakan atas mereka. Di dalam bait syair ke-45 yang berbunyi, Fakhalikun li'abdihi wa ma'amil. Fahalikun li'abdihi, maka dia Allah Ta'ala tu yang menjadikan hamba, wa ma'amil, dan apa yang mereka perbuat. Fahalikun li'abdihi wa ma'amil, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan bagi hamba dan apa yang dia lakukan tadilah. Jadi perkara ini dah dibincangkan lah dalam bait syair yang ke-45 di belakang. Jadi kita tak perlu nak ulas lagi lah, tuan-tuan boleh lihat sendirilah pada bait syair yang 45 itu, di mana kita orang Ahlussunnah ini, kita kena beriktikad dan berkeyakinan bahawa segala perbuatan baik dan buruk itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiar di kalangan manusia, sama mana pilihan, sama ada nak buat apa atau tak nak buat. Macam tu. Berbeza dengan pahaman Mu'tazilah, di mana faham Mu'tazilah menyatakan bahawa hamba itu yang melakukan perbuatan, menjadikan perbuatan dia. Hamba itu yang menjadikan perbuatan dia. Sama ada baik ataupun buruk, hamba itu yang menjadi dan mencipta perbuatan tersebut. Terutama sekali perbuatan ikhtiari.
Dia ada dua perbuatan yang bincang sebelum ini. Pertama ikhtiyari, yang kedua ittirari. Ikhtiyari maknanya perbuatan yang ada usaha daripada kita. Itu dikatakan ikhtiyari. Ittirari ni contohnya kata terperanjat ataupun suasana yang kita tak boleh kawal lah. Ikhtiar ni satu benda yang boleh kita kawal. Kalau ittirari ni tak boleh kita kawal. Contohnya peranjat, melatah. Orang melatah kan. Orang melatah ni memang dia tak boleh nak kawal lah diri dia. Jadi untuk perbuatan yang ittirariyah ini kan, Mu'tazilah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah sepakat itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti menggigil perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Terperanjat, satu perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Kemudian lagi melatah, satu perbuatan yang kita tak boleh nak kawal. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah mereka sepakat menyatakan itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perbuatan manusia. Cuma Mu'tazilah berbeza pendapat dengan Ahlussunnah dalam perbuatan ikhtiyari, usaha dan ikhtiar. Di mana Mu'tazilah berkeyakinan bahawa perbuatan ikhtiyari ini adalah perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Sedangkan Ahlussunnah menyatakan perbuatan ikhtiyari itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena fahamlah. Kita dah bincang sebelum ini. Baik. Kemudian golongan Qadariyah terbagi pada dua. Golongan Qadariyah terbagi pada dua. Pertama, Qadariyah yang mengingkari terdahulunya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu sebelum terjadinya, dan yang menceburkan diri ke dalam qadar, di mana mereka terlalu berlebihan di dalam menafikannya. Ini golongan pertama. Saya kata tadi ada dua golongan. Mana dia ni pun Qadariyah, ni pun Qadariyah juga. Tapi dia berbeza dari segi fahaman lah. Yang pertama, Qadariyah yang mengingkari terdahulunya ilmu Allah Ta'ala dengan segala sesuatu sebelum terjadinya, dan yang menceburkan diri ke dalam qadar, di mana mereka terlalu berlebihan di dalam menafikan. Maknanya terlampau menafikan. Oh, tak ada lah. Ketentuan di azal ni tak ada. Takdir di azal ni tak ada. Just nak berlaku. Jangan nak berlaku. Tak ada pun ketentuan di azali itu. Itu pahaman. Dia pun pahaman Qadariyah juga. Nama dia. Mana terlampau menafikan. Yang kedua, Qadariyah yang menisbahkan perbuatan hamba kepada qadar mereka. Qadariyah yang menisbahkan perbuatan hamba kepada qadar. Mana segala kejayaan kita, kejayaan ke tak berjaya dalam hidup kita ni, maknanya usaha dan ikhtiar manusia, tak ada campur tangan Allah Ta'ala. Tu tak perlu berdoa lah. So kalau nak berjaya, belajarlah rajin-rajin. Tak payah nak berdoa, tak payah nak baca Yasin, tak payah nak ulang kaji pelajaran, tak payah ambil tuition dan sebagainya, tak perlu. Mana serah diri bulat-bulat pada Allah Ta'ala lah. Ataupun tak payah bekerja apa-apalah, duduk je rumah macam tu kan. Duduk rumah termenung kan, tunggulah orang kata orang hantar beras ke, tunggulah orang hantar pisang ke, tunggulah orang hantar lauk ke. Kalau ada, adalah. Tak ada, sudahlah. Macam tu. So tak perlu nak bekerja apa-apa, tak perlu nak makan gaji apa sebagainya, tak perlu. Nak berniaga tak payah. Duduk je tu je, melangok dengan nak TV. Macam kan. Situ. Right. Itu pun Qadariyah juga. Itu pun pahaman Qadariyah. Nampak? Tak perlu nak doa-doa, tak perlu nak solat apa. Kalau nak syurga, masuk syurga, masuklah. Tak nak masuk, sudahlah. Macam tu. Tak perlu nak solat-solat. Kalau nak solat tu mungkin pakai niat je lah, dia kata. Niat solat sudah. Dah lah Ustaz. Tak payah niat. Tak payah nak tunggang-tunggang nak angkat semayang semua, tak payah. Tak payah nak datang surau, tak payah masjid. Tak payah Ustaz. Macam tu kan. Itu pun Qadariyah juga. Nampak? Ini Qadariyah yang menisbahkan perbuatan hamba kepada qadar mereka. Dan mazhab ini meskipun terdapat mazhab yang batil, adalah lebih ringan daripada golongan pertama kerana dia itu telah kafir.
Mana golongan pertama ni dia lagi teruk sebenarnya berbanding golongan kedua ni. Di mana golongan pertama tadi mengingkari takdir itu. Takdir di azali itu dia ingkar terus. Menafikan secara 100% tidak ada takdir. Sedangkan kita dalam rukun iman ni kan ada percaya pada qada dan qadar. Betul tak? Rukun iman ada 6 perkara. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada para malaikat, kitab-kitab, percaya pada hari kiamat dan percaya pada qada dan qadar. Sebenarnya kena percaya qada dan qadar. Gitu. Tapi dia tak percaya pada qada dan qadar itu. Baik. Kemudian cuma kadang-kadang ada yang nyatakan qada ila qadar ila qada, benda yang sama lah dia kata. Boleh juga kita nyatakan begitu, tak ada masalah pun. Kadang-kadang kita pun keliru mana satu qadar, mana satu qadar, mana satu qadar. Kita pun keliru tuan-tuan. Macam tu. Baik. Seterusnya apa lagi? Dan iman terhadap qada dan qadar menuntut keredaan dengan keduanya. Iman terhadap qada dan qadar, qada ialah ketentuan, qadar ialah takdir. Takdir menuntut keredaan dengan keduanya. Maka wajiblah redha dengan qada dan qadar. Wajib kita redha dengan keduanya, antara qada dan qadar. Dengan ini mengandungi kemuskilan bahawa lazim atas yang demikian itu redha dengan kekafiran dan kemaksiatan. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengqada dan mentakdirkan seseorang, dan mentakdirkan keduanya itu kata seseorang. Sedangkan redha dengan kekafiran itu kafir, dan redha dengan kemaksiatan itu adalah maksiat. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ar-ridha bil ma'asiyati maksiat. Nampak? Ni ada kemuskilan lah. Kemuskilan. So macam mana kalau orang tu dah ditakdirkan di dunia, di azali dia ni kaki maksiat, macam mana? Macam mana kalau orang tu ditakdirkan di azali dia ni ahli maksiat, dia ni ahli zina, dia ni ahli kaki mencuri, dia ni kafir di azali. So macam mana? Ni ada kemuskilan lah perbahasan dia. Dan ini mengandungi kemuskilan bahawa lazim atas demikian itu redha dengan kekafiran dan kemaksiatan. So macam mana kalau ditakdirkan Allah Ta'ala di azali ni kita bukan Islam, kita tidak beriman, macam mana? Kita ni dari maksiat, macam mana? Sedangkan kita kena redha, kan? Kita kena redha dengan qadar tadi. So macam mana? Nampak? Dan ini mengandungi kemuskilan bahawa lazim atas demikian itu redha dengan kekafiran dan kemaksiatan, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengqada dan mentakdirkan keduanya itu atas seseorang. Sedangkan redha dengan kekafiran itu adalah kafir, dan redha dengan maksiat itu maksiat. Redha bil kufri kufrun wa bil ma'asi maksiatun. So macam mana? Dan dijawab kemuskilan ini dengan apa yang telah dikatakan oleh As-Sa'di, bahawa kekafiran dan kemaksiatan adalah muqdar dan muqaddar. Dia kata kekafiran, kemaksiatan itu adalah muqdar dan muqaddar, sesuatu yang diqada dan ditakdirkan, bukan qada dan qadar. Sedangkan yang wajib redha itu dengannya hanyalah qada. Wajib redha itu ialah qada dan qadar, bukan muqdar dan muqaddar. Ada kata. Jadi kenapa kita nak kena redha dengan, orang kata, bukankah timbul isu kata kita redha dengan kekafiran, kemaksiatan kalau seandainya ditakdirkan seorang itu ditulis di azali dia ni ahli maksiat dan ada kafir.
ahli yang bukan Islam, non-Muslim. So macam mana? Adakah kita ni termasuk dalam golongan orang yang redha dengan qada dan qadar? Dia kata. Jadi dijawab oleh Sa'di, dia kata tidak. Kita tak termasuk dalam kumpulan orang yang redha dengan qada dan qadar itu. Kerana kafir dan maksiatan ini, dia kata dia masuk dalam bab muqda dan muqaddar. Muqda dan muqaddar. Mana sesuatu yang diqada dan ditakdirkan. Nampak? Muqda dan muqaddar. Apa beza qada dengan muqda dan muqaddar? Kalau qada dengan qadar ni dia isim masdar. Dia isim masdar, nama terbitan. Kalau kita belajar tasrif lah, belajar saraf, dia ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', isim masdar. Dia ada isim fa'il, isim maf'ul. Okey? Apa itu fi'il amar, fi'il nahi. Apa tu zaraf zaman, zaraf makan. Dia isim alat. Kan? Tu dia punya kata susunan dalam tasrif lah. Okey? Fi'il madi itu banyaklah dia punya tu tasrif dia pula. Isi fi'il mudhari' pun banyaklah tasrif dia. Ada 14 tasrif. Fi'il madi ada 14 tasrif dia. Kemudian fi'il mudhari' ada 14. Kemudian isim apa tu isim masdar, nama terbitan. Dia ada 4, ada yang mengatakan ada 6. Kemudian isim fa'il ada 6, isim maf'ul ada 6. Okey? Jadi kata istilah perkataan qada dan qada ini dia adalah isim masdar, nama terbitan. Sedangkan muqda dan muqaddar ini isim maf'ul. Isim maf'ul yang ditakdirkan. Nampak? Yang sesuatu yang diqadakkan, sesuatu yang ditakdirkan. Sesuatu yang diqadak dan ditakdirkan. Jadi dia kata beza. Mana yang samanya? Tak ada sama pun. Qadak qada lain dia kata. Muqda dengan muqaddar lain. Benda yang berbeza. Walaupun dua-duanya isim, yang ini isim masdar, yang ini isim maf'ul. Muqdar. Samalah seperti nasara yang suruh nasran. Bahwa nasirun wa zaka mansurun. Nasara fi'il madi telah menolong, yang suruh sedang menolong ataupun akan menolong. Nasran satu pertolongan. Nasran satu pertolongan. Bahwa nasirun mana orang yang menolong. Wa zaka mansurun yang kena tolong. Unsur tolonglah, bantulah. La tansur, jangan tolong. Mansurun minsurun. Kan? Zarah zaman dan zarah makan. Okay? Masa pertolongan ataupun tempat pertolongan. Dan minsurun tu alat pertolongan. Alat pertolongan. Jadi al-muqdar ini ialah isim maf'ul. Makna yang sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang diqadakkan. Jadi dia tak sama. Dia kata tak sama antara qada dengan qadir, qada dengan muqda dengan muqaddar. Muqda ni daripada fi'il madinya qada. Qada yaqdi qadaan. Bahwa muqdiyun wa zaka muqdayun. Sedangkan muqaddar daripada qaddara. Qaddara yuqaddiru takdiran. Bahwa muqaddirun wa zaka muqaddarun. Nampak? Kan berbeza kan? Berbeza. Itu yang dijawab oleh As-Sa'di tadi. Dan dijawab kemuskilan ini dengan apa yang telah dikatakan oleh Sa'di bahawa kekafiran dan kemaksiatan adalah muqda dan muqaddar. Sesuatu yang diqada dan ditakdirkan. Sesuatu yang diqada dan ditakdirkan, bukan qada dan qadar. Sedangkan yang wajib redha dengannya hanyalah qada dan qadar, bukan muqda dan muqaddar. Dia kata. Pandai dikiasan. Pandai dikias. Nampak? Cara dia nak lepas diri macam tu, lepas diri. Pandai tu pengarang kitab ni. Yes. Jadi kenapa? Kan? Kenapa kita tak termasuk dalam hadis ar-ridha bil kufri kufrun wal bi ma'siyati maksiatun. Redha dengan kekafiran itu kafir. Dan redha dengan maksiat itu maksiat. Kita tak masuk dalam kata-kata ini. Sebab yang kita faham itu ialah kafir dan maksiat ini dia bukan qada dan qadar. Dia hanya dalam bab muqda dan qadar.
Benda yang diqada, yang ditentukan, dan benda yang ditakdirkan. Gitu tuan. Berasap kan jawapan macam itu. Tuan. Namun pada jawapan ini dia kata terdapat kemuskilan lagi. Ada lagi muskil. Tuan, tak ada lagi muskil. Namun pada jawapan ini terdapat kemuskilan. Lagi, kerana tidak ada makna bagi keredaan dengan qada dan qadar kecuali redha dengan muqdar dan muqaddar. Dia kata muskil, dia kata. Jawapan ni terdapat muskil, dia kata kerana tak ada makna bagi keredaan dan dengan qada dan qadar kecuali mesti kita redha dengan muqdar dan qadar juga. Semakna kalau kita nak redha dengan qada dan qadar, semakna kita juga kena redha dengan muqdar dan qadar juga. Semakna benda sama je dia tu. Benda sama. Nampak tak? Tu jawapan dia lah. Baik. Kerana itulah maka Syekh Al-Khiyali kha ya alif lam ya Al-Khiyali alif lam kha ya lam ya khiyali. Kerana itulah berkata Syekh Al-Khiyali mentakikkan sebuah jawapan yang lain di dalam kitab hasyiahnya bahawa kekafiran dan kemaksiatan itu mempunyai dua jihad, dua pihak. Dia kata, ini kata pendapat daripada Syekh Khayali. Dia takkik mana kuatlah sebuah jawapan yang lain dalam kitab hasyiahnya bahawa kekafiran dan kemaksiatan itu dia ada dua sudut lah, dua jihad. Sudut yang pertama, jihad keadaan keduanya sebagai sesuatu yang muqdar dan muqaddar bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, jihad keadaan keduanya sebagai sesuatu yang diusahakan oleh hamba. Dia kata semana ada dua cara dia nak lepas diri daripada perkara tadi, dari kemuskilan dia tadi. Kan belakang tu kata muskil kan. Semacam mana nak lepaskan diri daripada kemuskilan yang dibangkitkan lagi pada akhir di muka surat 275 itu. Macam mana? Kata Syekh Al-Khiyali, dia kata, dalam bab ni dia ada dua benda. Okey, kekafiran dan kemaksiatan ni dia ada dua pihak. Ada jihad, ada dua sudut pandang. Dia kata ada dua sudut pandang lah. Yang pertama, jihad keadaan keduanya sebagai sesuatu yang muqdar dan muqaddar bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, jihad keadaan keduanya sebagai sesuatu yang diusahakan oleh hamba. Maka wajib redha dengan keduanya daripada jihad yang pertama dan tidak wajib pada jihad yang kedua. Dia kata wajib redha dengan keduanya daripada jihad yang pertama, mana wajib redha dengan kekafiran dan kemaksiatan tadi daripada jihad yang pertama, dan tak wajib daripada jihad yang kedua, mana bagi sesuatu yang diusahakan oleh hamba tadilah. Sesuatu yang telah pun diusahakan oleh hamba. Okey? Di mana hamba tadi masih boleh berusaha lah untuk keluar daripada kekafiran, untuk keluar daripada kemaksiatan. Dia tak boleh redha lah. Kalau dia redha kan maknanya senanglah. Senang dia bagi alasan pada mahkamah, sedang bagi alasan pada hakim, sedang bagi alasan pada polis. Bila polis tangkap dia, kenapa kau mencuri? Dah ditentukan di azali aku mencuri, aku pun mencuri lah. Kan? Hakim tanya, kenapa kau berzina? Dah ditentukan Allah Ta'ala aku ni penzina, berzina lah. Dia tu. Mudahnya jawab macam tu kan. Nampak? Kalau macam tu tak payahlah polis diwujudkan. Tak perlulah jabatan polis. Sebab apa? Nanti siapa mencuri bagi alasan je lah. Dah ditentukan Zali mencuri. Tuan tak boleh nak sekat saya, tak boleh nak denda saya, tak boleh nak penjarakan saya. Nampak? Sebab apa? Dah ketentuan dia Zali. Macam tu kan? Ataupun contoh lain, seorang pembunuh dia kata perkara ini telah awal-awal lagi ada dalam ilmu Allah Ta'ala, oleh itu jangan salahkan saya. Kalau seorang itu membunuh lah, dia kata perkara ini telah awal-awal ada dalam ilmu Allah Ta'ala,
So jangan salahkan saya. Nampak? Ataupun dia kata Allah Ta'ala telah berikan saya kekuatan tubuh badan sehingga saya bunuh orang itu. Oleh itu jangan salahkan saya. Nampak? Ataupun dia kata Allah Ta'ala jadikan pada pistol ini khas untuk meletup. So jangan salahkan saya menggunakannya untuk melepaskan tembakan. Allah Ta'ala dah bagi aku pistol, kan? Pistol yang boleh meletup. Lainlah kalau Allah Ta'ala bagi aku pistol tak meletup. Tapi dah ditakdirkan di azali Allah Ta'ala bagi aku pistol yang boleh meletup. Maka apa lagi aku tembaklah. So jangan salahkan saya kerana pistol tu dah meletup. Contoh. Ataupun Allah Ta'ala tentukan orang yang kena bunuh itu umurnya dah tertentu, sedangkan umurnya sudah habis. Oleh itu jangan salahkan saya. Memang orang tu dah sampai dah, umur dah sampai, dan ditakdirkan dia mati di tangan aku. Kata si pembunuh lah. Ditakdirkan azali dia mati di tangan aku, dan umur dia pun dah habis. Atau lain-lain perkataan yang maksudnya ialah melarikan diri daripada dikenakan hukuman. Tuan-tuan. Baik, kita lihat kemudian seterusnya. Kemudian menurut Ajhuri, kemuskilan yang dimaksud pada jawapan Sa'di mengenai tidak adanya makna bagi keredoan dengan qada dan qadar, kecuali redha dengan muqdar dan muqaddar tidaklah jelas. Dia kata jawapan tu sebenarnya tak jelas. Kerana redha dengan qada dan qadar adalah lain daripada redha dengan muqdar dan muqaddar. Kerana sesungguhnya makna redha dengan qada dan qadar adalah bahawa tidak dibantah atas Allah dalam hal qada dan qadarnya, serta diiktikadkan bahawasanya dia adalah untuk satu hikmah meskipun kita tidak mengetahuinya. Dia kata ini jawapan daripada Ajhuri lah. Ajhuri, bukan Al-Joholi. Ajhuri, kata Ajhuri. Okey, kemuskilan yang dimaksud pada jawapan As-Sa'di di belakang itu, kalau jawapan macam Sa'di tengok belakang kan, macam tu. Okey, mengenai tidak adanya makna bagi keredaan dengan qada dan qadar, kecuali redha dengan muqdar dan muqaddar. Dia kata jawapan ni tidaklah jelas kerana redha dengan qada dan qadar adalah lain. Dia kata lain. Mana redha dengan qada dan qadar adalah lain daripada redha dengan muqdar dan muqaddar. Kerana sesungguhnya makna redha dengan qada dan qadar adalah bahawa tidak dibantah atas Allah dalam hal qada dan qadarnya, serta diiktikadkan bahawa dia adalah untuk satu hikmah meskipun kita tidak mengetahui hikmah dia. Nampak? Meskipun kita tak mengetahui hikmahnya. Itu maksudnya redha dengan qada dan qadar. Okay, maksud dengan redha qada dan qadar itu maknanya kita tidak membantah ketentuan Allah Ta'ala itu di azali. Dan kita yakin setiap benda tu ada hikmah dia. Dia ada hikmah dia. Walaupun ditakdirkan contohnya seorang itu non-Muslim, ataupun ditakdirkan contohnya dia ni ahli maksiat, ditakdirkan di azali dia ahli maksiat. Okey, maknanya kita bertikadkan bahawa kan kita tak bantah ketentuan Allah Ta'ala tadi, dan kita yakin di sebalik kejadian tadi itu ada hikmah. Yang Allah Ta'ala tentukan. Dan yang demikian itu meliputi ketiadaan redha dengan muqdar dan muqaddar, bahawa dibantah atas orang kafir dalam hal ikhtiarnya kepada kekafiran dan usahanya kepadanya. Pendapat Ajhuri ini kalau direnungkan adalah sama dengan jawapan daripada Al-Khayali tadi. Dia kata sama je. Dia kata kalau ikut jawapan ni lebih kurang samalah dengan jawapan Al-Khayali. Tengok balik. Dan yang demikian itu meliputi ketiadaan redha, dan yang demikian itu meliputi ketiadaan
redha dengan muqda dan muqaddar. Bahawa dibantah atas orang kafir dalam ikhtiarnya kepada kekafiran dan usaha kepadanya. Mana dibantah? Mana orang kafir ni dia kena juga. Kena usaha dah. Orang kafir dia kena usaha untuk keluar daripada kekafiran itu. Dia kena usaha, ikhtiar. Dan kita pula contohnya kena dakwah dia. Kan? Kita pula kena berdakwah dia. Tak boleh, kan? Kita tidak boleh biarkan dia, yalah, walaupun dia dah tulis di azali itu dia sebagai orang kafir, dia maksiat. Kita sebagai orang yang ditaklifkan pula, wajib pula kita berdakwah. Nampak? Kita berdakwah mengajak mereka masuk Islam, kembali pada fitrah Islam, dan juga hindarkan daripada dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat Al-Juhuri ini kalau direnungkan dah sama juga dengan jawapan daripada Syekh Al-Khayali tadi. Di mana Syekh Al-Khayali berkata, jihad tu ada dua kan? Jihad ada dua. Jihad keadaan keduanya sebagai sesuatu yang muqda dan muqaddar bagi Allah Ta'ala. Sesuatu yang ditakdir dan dikodakan bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, jihad keadaan keduanya sebagai sesuatu yang diusahakan oleh hamba. Perlu diketahui bahawa meskipun wajib beriman dengan qadar, akan tetapi tidak boleh berhujah atau beralasan dengannya sebelum jatuh kepada satu perbuatan. Kerana hendak melakukannya seperti ucapan seseorang, Allah Ta'ala telah mentakdirkan perbuatan zina atas aku. Sedangkan tujuannya dengan demikian tadi agar dia dapat melakukan dia. Kita tak boleh berhujah begitu. Meskipun kita wajib beriman dengan qada dan qadar, wajib kita beriman dengan qada dan qadar, tetapi kita tak boleh dijadikan sebagai modal. Modal untuk berhujah dengan orang lain. Oh, Allah Ta'ala dah takdirkan aku berzina, maka aku pun berzinalah. Dia kata. Betul tak? Perlu diketahui bahawa meskipun wajib beriman dengan qada, tetapi tidak boleh berhujah atau beralasan dengannya sebelum jatuh kepada satu perbuatan kerana hendak melakukannya. Seperti ucapan seseorang, Allah Ta'ala telah mentakdirkan perbuatan zina atasku. Sedangkan tujuannya demikian tadi agar dia dapat lakukan perbuatan zina. Supaya dia dapat menghalalkan tadi, supaya dia dapat menghalalkan benda yang haram kepada Allah Ta'ala, maka dia pun bagi alasan lah. Oh, Allah Ta'ala dah takdirkan. Oh, kau nampak ke Allah Ta'ala takdirkan Zali tu? Macam dia nampak pula. Macam dia nampak pula dia takdirkan Zali, dia ni seorang penzina. Ataupun dia nampak Zali, dia ni seorang pencuri. Dia ni kaki botol, kaki arak, kaki judi. Jadi dia buat alasan lah. Allah Ta'ala dah tentukan pada aku macam tu. Nampak? Atau sesudah melakukan satu perbuatan kerana hendak menghindarkan dia pada hukuman. Atau yang semisalnya, bahawa seseorang telah terlanjur melakukan zina. Umpamanya, dan dia berkata Allah Ta'ala telah mentakdirkan demikian ke atasku dengan tujuan agar terhindar daripada hukuman. Nampak? Supaya terhindar daripada hukuman, supaya jangan orang tangkap dia, supaya jangan polis tangkap dia. Dia bagi alasan mudah lah. Gitu. Kalau pihak polis tu bangang, iyalah, tak apalah, lepaslah. Tak apalah, sekecian gitu. Kalau bangang tu kan, takkan polis bangang kan? Itu. Sebab polis dia pun ada kod etika kan? Ada etika dia sebagai polis. Dia pun dah ada sumpah jawatan. Sumpah jawatan maknanya kena melaksanakan. Dia tak boleh ambil rasuah. Tak boleh orang tu dah kita yakin bersalah tapi tak nak tangkap. Lepaslah. Secalah. Alah, kamu sekali buat kan? Kata apalah. Secalah. Nanti kau buat lagi kita. Boleh kau macam tu? Nampak? Baik. Dan dia berkata Allah Ta'ala telah mentakdirkan demikian atasku dengan tujuan agar terhindar daripada hukuman. Adapun menjadikannya alasan sesudah jatuh dalam perbuatan untuk menolak celaan saja, maka tidak mengapa.
Kerana di dalam hadis sahih ada disebutkan apa? Sampai situ. Nanti kita sambung lagi lah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Panjang lagi belakang tu insya-Allah. Boleh ya tuan? Boleh insya-Allah. Kongsian kita dapat kongsi pada malam ini, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian sebagai dapat penambahan insya-Allah ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'ana mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira. Wasi'na fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.